يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin sekalian yang kini bersama kami, yang saya hormati dan yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Yang mana dengan nikmat ini dapat kita bersama pada hari ini untuk sama-sama kita mengambil iktibar dari sejarah baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda. Lebih-lebih lagi pada bulan yang mulia ini, yang mana bulan ini merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, justru yang membawa rahmat dan juga petunjuk kepada kita semua. Yang ini yang berdasarkan pada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Jadi, baiklah para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. InsyaAllah fokus bagi penyampaian saya pada hari ini adalah berkaitan dengan kisah sahabiah radhiyallahu anhunna, iaitu para wanita yang hidup di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabiat ini, seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga adalah sebaik-baik generasi umat yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga memainkan peranan yang penting pada waktu tersebut. Bukan sahaja dalam mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga mereka turut serta bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan dan juga dalam menegakkan Islam. Jadi siapakah para sahabiah ini? Jadi siapa para sahabiah yang saya maksudkan ini? Jadi mungkin yang kita sering ataupun kita pernah dengar sebelum ini, antaranya yang masyhur ialah Nusaibah binti Ka'ab dan juga Sulaim binti Milhan, yang mana mereka telah turut serta dalam peperangan ataupun perjuangan baginda Rasulullah SAW, termasuk ekspedisi ke Khaybar dan juga dalam peperangan Uhud. Jadi kisah-kisah para sahabiah selain daripada yang saya sebutkan itu, yang mana yang telah turut serta dalam memberi khidmat dan juga memberi tenaga mereka dalam peperangan, seperti juga Ummu Atiyah, Ummu Salamah dan juga Sayyidatina Aisyah sendiri, iaitu isteri Rasulullah SAW, yang mana mereka menyertai peperangan bersama baginda Rasulullah SAW, dan kisah mereka ini telah direkodkan dan ia juga disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Dan melalui hadis inilah ia memberi kita gambaran bagaimana penglibatan mereka sewaktu menyertai dalam peperangan tersebut. Jadi apakah peranan mereka ketika itu? Jadi contohnya yang kita boleh dapat daripada hadis-hadis tersebut ialah seperti mereka itu membawa air dan menyiapkan ataupun menyediakan makanan buat tentera Islam. Mereka juga antara lain merawat dan menjaga orang yang sakit dan tercedera, serta memberi bantuan kecemasan. Bahkan bukan itu saja, mereka juga berani dan bersedia
untuk melawan musuh ketika musuh menghampiri mereka. Jadi maksudnya penyertaan mereka ataupun para sahabiah yang turut serta dalam peperangan ini mereka ini diiringi dengan persediaan dalam hal ehwal peperangan. Jadi maksudnya bukan mereka tidak tahu tentang hal ehwal peperangan, sehingga kan ada yang membawa peralatan seperti pisau supaya dapat melindungi diri mereka dan juga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kedudukan wanita dari kacamata Islam amat mulia. Sehingga kan Islam tidak menghalang wanita untuk menjalankan tugas dan juga amanah, bukan sekadar dalam keluarganya sendiri tetapi juga pada masyarakat. Jadi sejarah Islam sendiri telah membuktikan bahawa wanita ataupun para muslimah, mereka ini telah memberikan satu sumbangan yang besar, yang agak signifikan, sama ada dalam peningkatan kehidupan sosial yang berkualiti dan juga dalam ekonomi. Dan mereka juga turut berjuang dan turun padang dalam pelbagai bidang, selain daripada menjadi ilmuwan atau menjadi pendakwa yang menyebarkan agama Islam. Sumbangan mereka juga termasuk dalam bidang-bidang yang lain seperti kedoktoran, pentadbiran dan lain-lain. Jadi dalam kita membincangkan tentang para sahabiah ini, para sahabiah radhiyallahu anhunna ini, apakah agaknya yang membuatkan mereka ini sanggup untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup untuk turun padang, untuk turut serta menggadaikan nyawa dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkan agama. Jadi apa yang menjadikan motivasi mereka untuk melakukan sedemikian? Jadi contohnya apa yang membuatkan Ruman binti Amr, bukan sahaja Ruman ini telah memeluk Islam, tetapi beliau juga telah memberi sokongan sepenuhnya kepada suaminya yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada komplain bukan macam kita mungkin sekarang ni suami balik lambat je kita dah tanya mana suami ni pergi tapi mungkin bagi Ruman dia tak ada untuk dia komplain ketika mana Abu Bakar Siddiq sentiasa mendampingi Rasulullah SAW. Dan bukan itu sahaja, mungkin menarik juga untuk kita lihat bagaimana Ruman itu mendidik anaknya, gaya cara ataupun beliau mendidik anaknya Aisyah radhiyallahu anha sehingga Rasulullah SAW begitu menyintai Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian begitu juga dengan kisah Rumaisah atau dikenali sebagai Sulaim yang menyerahkan anaknya sendiri iaitu Anas bin Malik untuk menjadi pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malahan keistimewaan Rumaisah ini sehingga ada beberapa riwayat yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat beliau di dalam syurga. Yang mana antara riwayatnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan bahawa aku memasuki syurga. Aku lihat ada Rumaisah, isterinya Abu Talha, yakni Sulaim. Jadi cinta dan kasihnya Sulaim ini ataupun Rumaisah ini sehinggakan beliau ada diriwayatkan bahawa beliau pernah mencampurkan peluh Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan minyak wanginya. Yang ini berdasarkan beberapa hadis riwayat yang bermaksud di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah datang bertemu dengan Sulaim. Lalu baginda tidur pada waktu tengah hari di rumahnya. Lalu Sulaim pun membentangkan tikar untuk baginda dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidur di atasnya. Disebabkan waktu itu waktu tengah hari, jadi pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluh dengan banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Sulaim? Sulaim mengumpulkan peluh tersebut dan meletakkan di dalam minyak wangi dan juga bekas-bekas. Jadi bila Rasulullah SAW melihat perkara sedemikian, lalu Nabi pun bertanya dan berkata, "Wahai Sulaim, apakah ini?" Lalu Sulaim pun menjawab, "Ini adalah peluhmu ya Rasulullah yang mana aku telah campurkan dengan minyak wangiku." Jadi sampai ke tahap begitu kasih sayang dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat lain dan kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan Rumaisah dan yang menunjukkan bukti cintanya kepada Rasulullah SAW.
Jadi saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, pastinya ada sesuatu yang sangat istimewa pada diri mereka ini yang membuatkan Sri Kandi Islam seperti mana yang saya sebutkan tadi itu melahirkan kesetiaan mereka dan berjuang bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam menitik beratkan kepada maratib dan darajat, iaitu peringkat yang berbeza ataupun tahap-tahap yang berbeza antara makhluk. Jadi cinta kita kepada Allah itu berbeza dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cinta kita kepada ibu bapa itu seharusnya memang berbeza antara cinta kita dengan adik-beradik. Dan kemudian cinta antara suami isteri juga seharusnya juga berbeza dengan cinta sesama sahabat. Jadi mungkin kalau saya boleh berikan contoh, sebagai contoh, mungkin ada di kalangan kita yang mempunyai anak yang ramai, walaupun kita kata bahawa kita sayang mereka tu sama rata, tapi pada hakikatnya pasti ada yang terlebih pada salah satu anak tersebut. Cuma mungkin tanpa kita sedari. Tunggulah sehingga mungkin ada yang menegur. Saya pernah juga ditegur sebab dilihat seperti saya ni menyayangi tu lebih kepada anak yang kedua daripada anak yang pertama. Tapi memang saya tak ada bertujuan sedemikian. Tapi mungkin ahli keluarga di sekeliling kita dia mungkin perasan akan perkara sedemikian. Jadi gambaran kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pastinya berbeza dengan tahap kecintaan para sahabat dan sahabiah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbezaan ni hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui. Jadi di sini istilah cinta itu berbeza. Jadi ada antara cinta yang berdasarkan pada iman dan juga cinta yang berdasarkan pada nafsu. Mungkin kalau boleh saya berikan contoh dari pengalaman peribadi saya sendiri. Jadi pernah satu ketika dahulu ada seorang rakan, dia menanyakan tentang satu kuliah ni yang mana saya ikuti setiap minggu. Yang mana ketika itu saya turut ajak teman-teman dan rakan-rakan yang lain untuk sama-sama mengikuti kuliah tersebut. Jadi satu hari tu beliau bertanya kepada saya, dia menanyakan apa yang membuat saya begitu semangat untuk hadir kelas tersebut. Jadi saya pun dengan semangatnya menceritakan tentang kehebatan seorang guru, tentang karya-karya yang ditulisnya, tentang penyampaiannya. Jadi kemudian respon yang diberikan oleh rakan saya itu adalah sesuatu yang saya tak sangka, sehingga membuatkan saya terdiam seketika. Jadi apa yang direspon pada ketika itu? Jadi beliau dengan lembutnya pun berkata bahawa ketika saya menceritakan tu nampak terserelah semangat saya. Lalu dia pun berkata, saya harap apa yang awak telah kongsikan itu benar-benar dari sesuatu yang berdasarkan kesedaran dan bukan semangat yang berdasarkan nafsu. Jadi waktu tu saya pun agak tersentak sebab pertama kali saya dengar kata-kata hikmah seperti itu, yang membuatkan saya mungkin terdiam, terfikir dan bermuhasabah tentang keadaan saya pada ketika itu. Walaupun teman saya itu sebenarnya mungkin dalam keadaan yang bergurau, tapi dalam gurauan itu ada sesuatu yang bermakna, terdapat sesuatu yang bermakna khusus buat diri saya kerana ia membuatkan saya menilai kenapa saya ikut kuliah tersebut. Kenapa saya begitu yakin dan sayang dengan guru tersebut. Ini membuatkan saya lebih bersedia dan memberi jawapan yang terbaik yang berdasarkan pada ilmu ketika berhadapan dengan situasi sedemikian, dan bukan semata-mata mungkin bercerita mengikut emosi ataupun nafsu. Jadi sehubungan dengan itu, sama ada cinta yang berdasarkan iman atau cinta yang berdasarkan nafsu, kedua-dua ini berkaitan dengan daya kemampuan ataupun daya keupayaan, iaitu fakulti yang Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Siapakah kita? Kitalah makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang bernama insan. Daya kemampuan atau fakulti insan ini membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang telah diciptakan sebelum ini, dan juga membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada pada sekarang ini. Dan fakulti yang saya maksudkan ini ianya berkaitan dengan cinta ni. Jadi fakulti yang saya maksudkan berkaitan dengan cinta itu ialah hati. Okey.
Jadi para ulama seperti Imam Ghazali ada juga membincangkan secara mendalam tentang fakulti hati ataupun qalb ini. Hati ini membawa dua aspek. Jadi kita lihat ada satu aspek iaitu aspek yang fizikal ataupun yang jasadi ataupun mungkin kita dikenali sebagai juga organ, dan juga aspek berbentuk spiritual. Jadi dari aspek spiritual, cinta yang berdasarkan iman itu akan membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala cinta yang berdasarkan nafsu boleh membawa kita kepada serendah-rendah makhluk. Jadi nafsu yang terendah itulah yang dikenali sebagai nafsu al-ammarah bisu. Jadi nafsu inilah yang suka, yang cenderung dan menyuruh kita untuk melakukan kepada perkara-perkara yang buruk. Maka memang tidak dinafikan adanya keadaan di mana jiwa itu memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Ini seperti mana yang tersebut dalam surah Yusuf yang bermaksud, dan aku, iaitu Yusuf, tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Kerana sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf. Baiklah, jadi cinta yang berdasarkan pada iman itu ialah hub ataupun cinta yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan di sini bukan bermaksud yang berbentuk material atau fizikal, tetapi kebahagiaan sebenar adalah menjurus kepada satu tujuan yang lebih tinggi, yang mencapai pada ketenangan dan ketenteraman diri ketika kita beribadah, ketika kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita meninggalkan larangan ini. Jadi ini semua apabila kita lakukannya dengan secara sukarela, bukan secara terpaksa. Bagaimana kita boleh mencapai status sebegini adalah hasil daripada pengabdian diri kita dan keimanan yang tetap dan kukuh dalam diri seseorang. Yang mana ini akan membawa kita kepada sentiasa mengingati Allah dan mengenalinya. Justru ia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam erti kata lain, cinta yang hakiki adalah cinta yang berdasarkan pada keimanan dan akan membawa makna dalam diri kita. Jadi ia mendorong perubahan pada diri ke arah kebaikan dan juga membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kalau kita boleh bermuhasabah dan kita lihat diri kita sekarang ini dan membuat satu perbezaan dengan diri kita 10 tahun yang lalu. Jadi ada di kalangan kita hanya kita sajalah yang tahu hakikat dan pengalaman dari sudut perubahan ini. Mungkin sebelum ini kita cenderung untuk melakukan sesuatu yang agak tidak baik kan, dan kemudian bila kita mungkin fikirkan kembali, kita dah tak mahu lagi kan, kita dah tak nak lagi untuk melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Jadi ini adalah satu contoh yang mana cinta yang kita ada di dalam hati kita itu yang ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan membawa kita kepada perubahan pada diri kita. Jadi sebagai seorang insan, kita tak terlepas daripada pelbagai tanggungjawab, lebih-lebih lagi tanggungjawab terhadap keluarga. Okay. Banyak iktibar dan pengajaran yang boleh kita pelajari daripada kisah Sri Kandi, khususnya mereka yang telah melahirkan generasi-generasi hebat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, generasi seperti Anas bin Malik, kemudian Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Jadi mungkin boleh kita katakan di sini secara logiknya bahawa kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu-ibu mereka itu dalam mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkan agama Islam pastinya akan tertumpah pada anaknya. Jadi dengan itu, tuan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita boleh lihat terdapat kesan yang mendalam dari sikap dan kelakuan ibu dan juga bapa di rumah, yang mana ia dapat membentuk identiti seseorang anak itu.
Memupuk identiti kita sebagai seorang insan Muslim harus menjadi keutamaan kita, lebih-lebih lagi pada saat ini, pada hari ini di mana kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, pelbagai cubaan, pelbagai masalah dari sudut pemikiran dan juga dari sudut ideologi yang mana ia boleh membuat kita keliru terhadap identiti kita sebagai seorang insan. Identiti insan yang saya maksudkan ini ialah dengan kita mengenal hakikat diri kita dan juga menggunakan daya kemampuan dan daya keupayaan fakulti yang saya sebutkan tadi yang merupakan nikmat Allah dengan sebaiknya. Jadi sebelum ini saya ada menyebut tentang ayat Al-Quran berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang diutuskan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Oleh itu kita perlu berusaha untuk mencontohi Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu dengan memahami dan juga dengan memanifestasikan sifat rahmat ini. Cuma persoalannya sekarang ialah bagaimana kita nak mengajak umat ataupun teman-teman kita untuk menyebarkan rahmah kalau diri kita sendiri ini belum benar-benar dibentuk menjadi peribadi yang bersifat rahmah dan yang bersifat kasih sayang. Jadi marilah kita sama-sama berusaha untuk membentuk dan menerapkan nilai-nilai rahmah ini kerana ia merupakan satu proses yang berterusan. Okey. Jadi bukan tujuan saya ataupun bukan tujuan penyampaian saya pada hari ini untuk mengajak ataupun untuk kita sama-sama turut serta dalam peperangan ataupun masuk dalam medan perjuangan ataupun pertempuran darah. Tetapi perjuangan kita sekarang ini ialah dengan memerangi dengan diri kita sendiri. Jadi mengambil iktibar dari para sahabiah, bagi para wanita khususnya, perjuangan kita masih boleh diteruskan, iaitu dengan menghadiri pengajian ilmu, mendalami ilmu-ilmu agama yang sangat luas ini, terutama sekali ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh. Bahkan pada ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji kaum wanita Ansar kerana walaupun mereka mempunyai rasa haya ataupun rasa malu, ia tidak menghalang mereka untuk terus untuk mendalami ilmu agama khususnya, dan mereka akan terus bertanya tentang persoalan-persoalan fikir seperti isu haid, seperti isu istihadah dan sebagainya. Malahan sehinggakan ada yang meminta dari Rasulullah SAW untuk menyediakan satu hari khusus bagi kaum wanita untuk bertanyakan tentang ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya agar mencintai Nabi Muhammad SAW, kerana dengan kita mencintai baginda itu bererti kita juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mentaati perintahnya. Jadi antara cara untuk menanam rasa cinta kita kepada baginda ialah dengan mendalami sirah ataupun sejarah Rasulullah SAW, atau juga dengan membaca dan mendalami kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Perkara ini juga ditekankan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahir Al-Quran, di mana beliau mengklasifikasikan tujuan-tujuan Al-Quran itu kepada 6. Jadi antara maksud ataupun objektif yang utama, yang pertama ialah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maksud ataupun tujuan ataupun objektif Al-Quran yang kedua ialah agar umat Islam ataupun kita ini menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga ialah untuk mendalami ilmu keadaan di akhirat. Dan yang keempat, jadi yang keempat inilah yang mana maksud yang termasuk dalam maksud Al-Quran ataupun tujuan Al-Quran, iaitu mendalami ilmu tentang hikmah-hikmah para anbiya, para awliya dan juga sebaliknya, iaitu para kufar. Dan seterusnya, kemudian maksud yang seterusnya ialah mengambil iktibar dari kisah kufar dan bantahan yang mereka lakukan, dan yang terakhir ialah mencari ilmu bagaimana untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Jadi maksudnya tidaklah maksud Al-Quran itu meninggalkan tentang hal ehwal kehidupan di dunia, tetap ada. Tapi ianya termasuk dalam keutamaan bukan yang pertama lah, tapi menjadi
maksud yang keenam. Jadi balik kepada topik kita berkenaan dengan kisah ataupun mendalami cerita-cerita yang berkaitan dengan baginda dan tentang para aulia, para mereka yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu termasuk dalam maksud yang keempat. Jadi Al-Quran memberi kita panduan dengan menceritakan kisah-kisah Nabi dan juga para aulia. Dan juga kisah mereka yang bukan hanya yang menurut perintah Allah Subhanahu Taala, tetapi juga mereka yang menyimpang dan mereka yang juga termasuk juga perbuatan syaitan yang mana dikenali sebagai at-targhib dan at-tarhib. Jadi tujuan cerita-cerita yang berbentuk at-tarhib ini ialah yang pertama itu yang berfungsi untuk menarik umat manusia untuk mengikuti jalan mereka yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang berbentuk menakutkan ialah yang kedua itu yang memperingatkan kita tentang penderitaan dan binasa ekoran daripada mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tujuan daripada strategi berbentuk cerita ini adalah untuk meningkatkan kesadaran insan sebagai bentuk bimbingan dan juga pengajaran, baik melalui ajakan untuk belajar maupun peringatan nasib orang-orang yang kafir, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oleh kerana itu, menggunakan cerita-cerita dalam Al-Quran memiliki tujuan yang jelas. Ia membantu mengukuhkan gaya pembelajaran dengan cara yang menarik, iaitu secara kognitif dan juga yang emosional. Pilihan cerita mengambil kira objektif pengajaran melalui menanam rasa cinta, tarhib ataupun ketakutan. Tarhib ini kisah-kisah yang digunakan dalam aspek tarhib mengajak manusia untuk mengagungkan Tuhan dan untuk mengagumi keagungannya. Manakala kisah-kisah yang digunakan untuk targhib ini bukan untuk bertujuan untuk memberi gambaran yang menakutkan, bukan untuk kita menimbulkan rasa ketakutan, melihat kepada aspek-aspek seperti neraka, siksaan dan sebagainya, tetapi bertujuan mengajak manusia untuk mencintai Tuhan demi mencari kebahagiaan dan kasih sayangnya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum tanpa diragukan mereka adalah orang yang ke depan, antara orang yang terdepan dalam merealisasikan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta dan kasih sayang merupakan buah dari perkenalan, dan para sahabat merupakan orang yang paling kenal dan yang paling mengenali kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menghairankanlah jika cinta mereka itu kepada baginda jauh lebih besar dan lebih jika dibandingkan dengan kecintaan orang-orang yang datang sesudah mereka. Jadi malahan bila kita telusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita juga akan dapati bagaimana keadaan para sahabiah yang turut membantu, memberi khidmat dan juga mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah. Mereka juga akan merasa susah hati jika Rasulullah dalam keadaan yang susah, dan perasaan susah hati ini ataupun perasaan turut bersedih ini juga sedemikian pastinya lahir dari keimanan dan juga lahir daripada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita sama-sama memohon kepada Allah, memohon kecintaan Allah dan kecintaan orang yang mencintai Allah, serta amalan yang menyampaikan kita kepada kecintaan Allah, dan memohon agar kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu lebih daripada kita cintai diri kita sendiri, keluarga kita dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa